Aku mengharapkan filem ni better daripada Badang tu je. Aku Oh. mengharap. So, selamat Hari Raya semua. Hai. Selamat Hari Raya. Maaf saya batin. So, bersama kita hari ini adalah di Hari Raya Mulia Raya Nibu Syawal ni, iaitu Alam dari Setiap Alam. Iaitu pelajar fakulti filem, teater dan animasi. Dia juga sekarang kau kerja apa lah? Tak tahu lah kau kerja apa. Ikut cerita lah. Saya terlibat dalam production, event, apa-apa, teater. Tak payah saya sangat lah. Aku. Dia mula. Aku saya suka hati aku lah. Aku terlibat dalam event teater, event konsert sebagai lighting, crew lah semua. And production pun adalah sikit-sikit, freelance saja. Okay, betul lah. So kita juga, selain Alang kita ada seorang lagi alumni pelajar FITA, Fakulti Filem Teater dan Animasi. Ya, tak lain tak bukan Afiq Ekuidin daripada Rembau Negeri 9. Ya, sila kenalkan diri anda. Okay, Assalamualaikum. Aku Afiq Ekuidin daripada Rembau. Sekarang aku bertugas sebagai videographer and team marketing untuk restoran di Production lah. Dalam masa yang sama buat freelance untuk video juga dan more to editing. Okay. Right. So itulah dia, itu adalah panel-panel yang kita ada untuk sembang kita ini. Bukanlah panel, dia macam jemputan supaya aku tak cakap seorang diri lah dalam program ni. So di hari mulia ni kita bukan nak sembang apa tu, kita nak sembang pasal satu movie ni yang baru keluar juga, iaitu pada tahun ni lah, iaitu pada 24 Mei 2020, iaitu filem yang berjudul Shift Malam Raya. Kau nak tengok belum Shift Malam Raya? Dah, bagus. dah. Kami support. Yes, support. So, Shift Malam Raya ni, Shift Malam Raya ni adalah sebuah filem komedi seram arahan yang tak lain tak bukan dekan kita sendiri, dekan Fakulti Filem Teater dan Animasi, iaitu pengarah A. Razak Muhaiddin, terbitan Red Team Serian Berhad, dan dibintangi oleh pelakon Aku Zero, Syarif Zero, Rin Rahim, Syaiful Zero, Nadia Brian, Gian Atilia, iaitu juga YouTuber drama spontan yang kalau korang pernah tengok, Yo Pere, Syami Sazli, Asif Suhaimi. Dan tak lupa juga legenda lama, Saiful Apek, Azli Senario, Ropi dan Imelda Rosmila. So filem ni banyak star-star yang kuat lah, yang hebat-hebat lah kalau korang pernah tengok TV lah. Memang pernah tengok TV kan, takkan tak pernah tengok. So apa pendapat korang tentang filem ni sebelum aku move on to ceritakan tentang cerita ni pasal apa? So bila aku dah tengok filem ni, aku tak letaklah skop yang terlalu besar yang maybe yang aku rasa yang aku akan meninggalkan kesan mendalam ke, lawak yang gila-gila ke ni. Tapi for kesimpulan aku tengok filem ni, berbaloi lah juga. Berbaloi sebab memberikan aku hiburan jugalah secara general. Walaupun tak yang sampai membuatkan aku gila-gila nak tengok 2-3 kali macam aku tengok Hantu Kat Limah 2 ke apa. Tapi untuk aku spend duit pada Astro sebanyak RM15 something, ia berbaloi lah untuk aku tengok satu family isi masa ruang, masa PKP ni. So tu untuk kesimpulannya lah. Aku nak cerita dulu. Shift Malam Raya ni sinopsis dia tentang 4 orang rakan yang mengalami kejadian aneh masa dia nak balik pulang lah untuk ke kampung pada malam raya. Tiba-tiba lah si hero ni, dua orang kawan baik ni, Zaid yang dibintangi oleh Atu Zero dan Hisham dibintangi oleh Syarif Zero, dia tumpangkan jiran dia orang ni, Mira dengan Yoh. Dalam perjalanan nak hantar mayat tu juga sekali on the way ke Ipoh, nak hantar dia orang ni beraya. Sampai on the way tu macam-macam lah jadi. Sampai ada satu kes yang berlaku juga di sebuah kampung mana dia orang kena lalu kampung tu, ada kemunculan pocong. So cerita dia sangat komedi, ada komedi dalam sinopsis ni, kita boleh dengar lah ada komedi dan ada seram dia. So komedi seram lah jawapan ni. So itu yang kita tahu juga, filem ni kalau rasanya tak ramai yang tahu kalau filem ni sebenarnya dia adaptasi daripada sebuah short film student PITA juga Aku rasa student PITA kan? Ya, PITA. Final project lagu. Final project. So filem ni dia adaptasi daripada sebuah short film yang bertajuk Mayat Where Are You. Boleh tonton juga kat YouTube. Kita orang akan letakkan link dekat
description atau komen. So check lah kalau kau nak tengok short film tu. So pengarah filem ni, Mayat Ayu ni adalah seorang student iaitu bernama Amiruddin Azizi. Bagi aku dah tengok. Aku siapa yang dah tengok Mayat Ayu? Aku dah tengok. Dah, Alam, aku tengok. belum. So nanti ya tak tengok. So macam aku tak nak masuk dulu part tu. Tapi bagi aku sebuah short film yang best kat untuk student buat. So siapa yang tak tengok tu boleh tengok dulu. Tapi nanti aku beritahu pendapat aku tentang kenapa short film ni diadaptasi jadi filem oleh Eraza Mahidin. Harapkan. Itu je skop aku yang aku nak daripada Naki. Yang Naki cakap kan, jangan skop besar-besar. So skop aku itu je. Better daripada Mengharapkan better pada Padang. So kesimpulan dia, sekejap lagi aku cerita. Okay. So kita nak sembang ni pasal sembang antara kita ni. Asalnya filem dia sampai 1.2 juta sekarang. Ke 1.6? 1.6. 1.6 1.6. Kau rasa apa yang buat filem ni menarik ditonton oleh semua orang sebenarnya? Korang rasa? Lang, aku ke apa? Kau lah. Tadi dulu lah. Kau dulu. Okay, aku rasa first kali maybe sebab fenomena Asif drama spontan tu kan. Fenomena dia tu memang kita tak boleh sangka lagi lah. Of course benda yang first kali aku excited bila aku tengok filem ni ada orang shoot, ada Asif, ada Yopare, ada ni, so geng-geng drama spontan. So yang buat aku excited dan aku teringin nak tengok. Selain tu juga macam yang kau cakap tadi, kita ada banyak casting, banyak pelakon-pelakon. Memang banyak gila pelakon dalam filem ni. Pelakon daripada tahap zaman senario sampai zaman online, zaman Asif, drama spontan, semua ada. Kepada peminat-peminat artis semua dia tahu dah. Tu antara sebab kenapa view boleh tinggi, kutipan boleh tinggi. So dari segi aku, marketing dia bagus dia dekat Astro. Sebab sekarang ni, Astro je yang main untuk dia. Selepas Manak Karaoke, Astro letak dia pula shift malam raya untuk beli Astro First. So Astro promote dia punya tu dekat Astro Gempa, artikel, dekat mana-mana diorang punya artikel, Facebook, Instagram. Diorang akan buat artikel lah cakap filem ni kelakar ke apa semua. Itu salah satu jugalah. So kalau kau ada benda-benda kau nak cerita pasal ni filem ni, apa dia filem kau nak cerita? Kurang dia ke? Pro and con cerita ni? Ke ada kurang dia? Okay. Aku tak alang. Kau. Alang. Okay, jalan aku ambil ni lah, dia punya story lah nak cerita. So, story bagi aku, okay. So, first yang aku nampak dia boleh je tambah scene masa dia nak ambil mayat tu tau. Tiba-tiba dia dah datang, faham tak? Masa scene tu. Masa scene bangkai tu, call, suruh datang nak ambil mayat. Dia tak ada tunjuk tau. Tiba-tiba mayat tu, diorang dah nak pergi dekat Rin Rahim tu, nak hantar pergi ke Central. So sepatutnya dia boleh tambah scene, jalan cerita. Oh, jalan cerita. Pro dia ke con kan? Ni pro lah. Ke cons? Pro. Aku tak ingat. Pro baik. Pro point yang baik. Cons yang buruk dia. Tak. Aku confused. Mungkin dia orang dah shoot tapi tak masukkan ke. Mungkin lah deleted scene kan. Tak tahulah. Tapi kalau ada deleted scene, kalau dia tunjuk, logik lah kot. Aku ketidakpuasan hati tu terlalu banyak pelakon tu bagi aku lah. Dia bukan terlalu banyak pelakon yang orang tau. Dia terlalu pelakon yang kita kenal, yang ternama. Banyak sangat cerita tu, banyak sangat karakter yang tak perlu ada pun tak apa. Contohnya macam mungkin Daniel awak solo apa semua. Kalau karakter tu tak ada pun tak apa pun. Kalau kau ganti macam watak biasa pun tak apa. Jadi bila kita letak pelakon yang ada karakter yang orang kenal, dia akan perform lebih. Kita letak Azli akan perform lebih. So terlalu ramai pelakon yang perform semua buatkan kita tak tahu yang mana sebenarnya karakter utama ni. Yang mana watak penting sebenarnya. Semua muka, yang ni aku kenal. Pelakon ni aku kenal gak, pelakon ni pun aku kenal gak. Terlalu banyak watak. So aku susah sikit nak tangkap watak mana yang perlu aku fokuskan. Ada satu part kalau kau ingat, yang part masa dia orang berhenti tu, yang si Yoh tu nak kencing tu. Tiba-tiba ada nenek kebayan. Nenek kebayan. Apa kaitan nenek kebayan dengan cerita tu sebenarnya? So, untuk aku macam dia nak tunjuk, kita kan selalu kalau mak cakap kalau kencing tabik-tabik biasanya. So dia nak tunjukkan adalah macam hantu sikit kat situ. Macam itulah, penunggulah. Tapi itulah macam
baik kau tak payah letak bagi aku. Dia kencingkan RNR pun boleh. Ya, dia. Betul. Aku rasa dia nak kekalkan elemen seram tu je. Dia nak bagi introduction seram. Konon-konon ni macam okay, dalam on the way pun dah seram, lepas tu jumpa mayat hilang pula makin seram. Konon dia nak buat dia level up tu. Tapi tak seram pun. Dia macam ambil kemudian masuk ke situ kan. Dah. Terus hilang, lawak balik. Dia ni kosong lah, tak seram. Okey, kita letak nenek kembayan. Okey, settle. Lah, siap settle. Alien seram. Aku suka gila dekat watak Asif. Aku kagum juga dengan watak Asif. Sebab nampak dia perform. Dia lain lah. Bagi aku dia lain lah daripada dalam video YouTube dia. Sebab maybe sebab ada skrip kot. Yelah. So dia nampak lagi aku bela dia tu kurang. Itu salah satu pro yang aku setuju dengan kau. Sebab bagi aku pengarah Razak Maidin pun main peranan kat untuk bimbing pelakon drama spontan kita ni dengan skrip-skrip yang diberi lah. So macam dia orang lebih deliver tau. Lakonan dia orang lebih believable lah. Dia orang tak lari watak. Dia orang tak adalah spontan macam drama spontan. Masih dalam watak. So macam kena lah. Itu aku suka lah. Aku masuk bahagian teknikal sikit lah. Aku suka bahagian lighting kot. Ya. Mungkin separuh orang, separuh orang mungkin. Tapi lighting tak semua tempat Tak semua tempat aku suka. Aku suka kat bahagian Nenek Kebayan. maybe kalau oh lah. Nenek Kebayan aku tak suka. Terang gila. Dalam office Abang Kai tu pun aku tak suka. Yang lain tu aku okey lah. Sebab aku ni, jujur aku cakap, aku ni lemah bahagian lighting. Aku tak faham benda-benda lighting ni. So aku cepat kagum bila tengok orang tu boleh control lighting. Tu bagi aku lah. Tapi jujur aku cakap, tak semua scene aku suka. Scene dalam bilik Abang Kai tu aku tak suka. Nenek Kebayan tu aku tak suka. Dan ada beberapa lagi lah. Bahagian art pun macam tu juga bagi aku. Aku paling suka kalau bahagian semua okey, tapi yang aku tak suka, aku tak tahu kenapa masalah aku dengan bilik Abang Kai tu. Aku tahu sebab kau nampak gambar dia besar sangat kan, gambar Kai tu. Biji besar. Dia macam tak nampak office tau. Dia macam letak rak, letak meja, letak gambar, graduation. Dah jadi office nampak lah. Nampak sangat dia mock up. Asal boleh lah. Asal boleh, tak nampak feel office tu. Tu yang problem yang kalau bila orang cakap apa yang kurang bab technical tu lah bagi aku. Tapi yang lain semua cantik lah. Okey lah bagi aku. Lepas tu untuk lighting, betul. Ada scene yang okey, ada scene yang tak okey. Macam Abang Kai punya scene, bukan office. Tu macam bilik. Apa dah tu? Dia punya lighting biru. Lepas tu, ada juga yang suka lighting macam kat kampung-kampung tu dia ada macam amber, ada macam biru kat kampung tu. Lepas tu dia pegang, kalau macam untuk art, dia ada pegang obor, lepas tu dia letak lagi lighting kan. Masih dia pegang obor tu cantik tau. Obor bagi aku cantik. Yang obor dia buat tu, daripada bulu kan. Itu art tu aku suka, itu yang aku suka. Kalau untuk art, obor api kan. Obor tu yang suka. Obor kan ada part lawak tau. Kalau sebut pasal obor ada satu scene lawak yang dia orang dah tangkap pocong tu. Kan kat rumah Bomoh. Rumah nak baling. Nak baling tu. Kan dia baling. Lepas tu obor tu keluar balik tau. Aku macam, tu aku lawak. Itu aku rasa jadi lah. Ada scene lawak lah. Itu aku terpahak agak. Okay, lawak. Lepas tu dia orang baling-balik tau semua. Lepas tu bakar betul tau. Itu aku rasa tu art yang cantik kat awal. Tak adalah. Aku rasa tak semua cantik. Tapi yang tu paling majestic lah. Sebab dia bakar betul-betul rumah. Ke CGI. Sebab lah, aku tak nampak dah rumah tu lepas tu. Dia betul dah naik api tu, lepas tu dah tak ada shot rumah tu dah. Itu aku tengok betul-betul tak ada lah shot ni. Okay. Kita balik-balik lah pada perbezaan Mayat Ayu dengan Shift Malam Raya. Aku punya pandangan. Shift Malam Raya ni dia lebih extended version of Mayat Ayu lah. Kalau Mayat Ayu ni simple but compact but fun. Seram, dia komedi seram tapi seram dia tu ada. Dia lawak dia, bagi aku Mayat Ayu tak lawak sangat. Tapi seram dia lebih daripada lawak. So aku suka lah, aku lebih suka tu sebab dia ketengahkan seram tu lagi. Shift Malam Raya ni, dia panjang sangat sampai kau dah tak tahu aku nak follow siapa ni, banyak sangat watak tau. Aku nak follow yang kat kampung ke, aku nak follow yang dekat
dekat tengah on the way tu. Itu aku punya pendapat tentang perbezaan tu. Macam kalau aku nak cakap mana satu lagi best, aku suka lagi yang short version lah, short film punya. Yang standard ni macam lagi serabut lah sebab banyak sangat watak tau, sampai kampung pun ada juga cerita, sini pun ada juga cerita. Siap bercinta lagi. Itu aku punya pendapat. Tu yang dah tengok kalau nanti tak tengok lagi kau boleh tengok nanti. Rasa kau suka kot. Dekat YouTube ada. Aku sambung Zain sikit. So, dia lebih kurang macam kita ambil luar negara punya Layout. Layout ada short film, ada filem kan. So, kebanyakan orang suka short film. So, lebih kurang macam Himalaya ni lah bagi aku. Aku pun lebih suka kepada short film tu. So, bila dipanjangkan lagi, dia macam hura-hara. Serabut tau. Dia dah macam banyak dia macam serabut sikit. So bila dah jadi short film, nak ke filem dia akan jadi serabut sebenarnya cerita. Susah sikit lah. Kalau filem kau better, kau memang hebat lah kau. Tapi masalahnya short film okey lagi bagi aku. Filem okey je. Why kenapa kita rasa short film is more better than film? Sebab platform tu sendiri kot. Kita pun tahu sebenarnya kalau short film adalah satu platform how kita nak eksperimen dengan macam-macam benda. Masa tu lah kau nak put all effort kau pada lighting, all effort kau pada art kau, pada cast kau. Tapi bila kita beralih ke filem, kita kena fikir money making. Not about art kan. Sebab rasa benda tu kalau dicampurkan, of course akan kurangkan lah. Quality. Bila kita nak buat lebih, of course melibatkan cost kan. So kita kena kurangkan juga. Macam tu lah. So in the end, tapi dalam so benda tu standard lah. Kalau short film lagi better dari filem macam Alang yang cakap tadi, Layout pun orang lagi suka short film kan. So benda tu standard, as long orang tak kecewa dengan filem tu, tak kecewa teruk, okey lah. Bukan aku tak suka pengarah dia. Aku suka pengarah dia. Malah dulu punya filem aku suka. Macam kita orang pakai favorite. Tak nafikan. Sampai lepas Chaurasta kot, aku dah macam tak boleh go. Dia dah buat Badang, dia dah buat Tiga Suriti, aku macam alamak, apa ni. Bagi aku dia dah start nak buat duit tau untuk buat filem. Bukan buat filem for the sake of the story. Mungkin dia dah stop eksperimen, dia follow the formula dia. Dia buat untuk buat duit filem tu. Aku pun setuju dengan Zahin. Kesimpulan aku macam tu je, sama je. Dia dah better daripada filem yang dia buat. Itu je bagi aku. So far si Malam Raya bagi aku okey. So note untuk hiburan, isi keluarga. Terima kasih. Okey. So berbaloi lah RM15. Ramai-ramai tengok. Betul. Takkan nak beli tiket? Kalau beli tiket seorang satu. Tapi aku tengok seorang tu. So aku tak berbaloi lah. Aku pergi. Kau ulang-ulang lah, ulang sampai kau hafal semua skrip tu. Berbaloi RM15 tau. Aku tengok 2 kali for the sake of this review je tau. Cukup lah. Nasib baik Astro Beyond boleh fast forward. Kalau tak boleh fast forward, aku tak tengok. Baik kau minta review cerita ni. Kalau aku suruh kau review cerita yang kau rasa worst tu. Dah lama tak boleh review filem lama. Kecuali audience minta lah. Kalau kau nak kita review filem lama, kau minta lah kat komen bawah ni. Itu je. So, okay. Kita dah sampai dari awal cerita. Kita dah cerita pasal pro, kita dah cerita pasal con, kita dah cerita pasal technical, kita dah cerita pasal dapat kita comparison tentang short film dengan filem tu. So, aku nak tanya rating korang pula. Berapa rating korang bagi tu Shift Malam Raya? Aku 3 jugalah. 3 sebab diorang boleh buat better. Serius diorang boleh buat better lagi. Maybe ada masalah pelakon lain. Dah baik tu. Pelakon dah baik semua. Serius. Pelakon semua okey. Tak ada masalah pelakon. Pelakon best lah. Dia dapat formula dah. Dia dapat formula. Kekalkan je benda tu. Mungkin lebih letak effort lah dekat next movie aku rasa. Technical, yes. Technical. Sound, audio semua tu. Jangan buat saja-saja lah. Sebab kau dah ada barang, kau dah ada duit. Kau boleh buat lagi better kot. Betul. Tapi paling penting jalan cerita lah, tu je. Paling penting jalan cerita. Bagi aku jalan cerita. Suka, jalan cerita paling penting, tu je. Betul, aku setuju. So, aku nak tambah sikit lah. Tambah sikit boleh? Tambah. Aku banyak rasa kenapa better
Sebab aku rasa selama ni diorang buat filem, diorang just tak minta pendapat student tau. Maybe minta tapi diorang macam tak apa, ini idea aku tiru buat, ini cerita aku buat. Tapi kali ni berbeza is diorang adapt, ambil daripada cerita student. Okay. So that why story tu fresh. Faham. Diorang jauh ubah-ubah sikit, buatkan filem punya style, money making punya style, okay done, okay. Tapi dia punya basic tu still student fresh idea. Bukan daripada orang-orang yang, bukanlah orang lama tu tak bagus, tapi idea yang fresh lah. Bukan daripada orang yang idea-idea yang dulu. Aku setuju. Sebab bagi aku fresh student ni, idea student yang fresh ni lah yang membentuk kita punya industri filem untuk jadi lebih better kan. So sekarang ni aku rasa berbaloi untuk aku mention kot. Memang penting untuk aku mention yang student kita sebenarnya dapat hasilkan filem yang idea yang terbaik dan dah terbukti juga dekat Shim Malam Raya ni, idea student buat filem dia Shim Malam Raya ni jadi lebih better. Sebab yelah, student punya idea sesuatu yang baru, sesuatu yang fresh. Mungkinlah untuk dekan fakulti kita boleh buat filem nanti next year ke atau next 2 year boleh buat filem gunakan student untuk direct korang punya filem. Korang just produce je. Yep. Tak salah kot. Korang InsyaAllah. mentor. Korang assist lah. Mungkin benda tu dapat hasilkan lagi filem-filem yang lebih baik. Sekarang pun kalau kita tengok pun dekan kita Fakulti Filem Teater dan Animasi iaitu Dato' Razak Muhyiddin pun dah ada di Board of Director FINAS kan. So maybe ni salah satu tahniah kita orang ucapkan. So maybe korang dekan kita ni Dato' Razak Muhyiddin boleh buat something yang new untuk starting industry. New wave. New wave baru. Di mana kita punya young filmmaker ni boleh buat dia punya karya dengan bantuan dekan sendiri. Fakulti juga. Orang-orang yang ada pengalaman ni. Berikan dia orang ni peluang untuk hasilkan filem-filem yang lebih better di masa hadapan untuk Malaysia. Kan? Ya, itu satu point yang bagus nanti kau mention. Aku pun lupa tu point tu. Bagus tu. So tadi kau nak bagi 3 kan? Aku pun setuju lah bagi 3 lah. Sebab okey lah. 3 tu okey lah bagi aku. Dia Cinta tu okey. Maybe next year akan jadi lebih baik. Jadi 4, jadi 5. So kepada korang yang nak tengok Shim Malam Raya ni, boleh tengok dekat Astro First. Boleh tengok kat Astro First. Langgani kat Astro First. Berharga RM15. Tambah cukai 90 sen. So jadi RM15, 90 sen ringgit Malaysia. So korang boleh beli sekarang sebelum dah habis. So korang beli dulu, boleh tengok 2 hari. Kepada yang tak tengok lagi filem Shim Malam Raya, boleh tengok tonton sekarang kat Astro First. Boleh langgan dengan berharga RM15, 90 sen. So kepada korang yang minat tengok kita orang review dan minat juga nak join kita orang untuk review filem yang akan datang, bolehlah komen dekat bawah ni dekat channel kita KITTA. Dan jangan lupa untuk follow Facebook kita orang KITTA.my. So lagi dia masa subscribe. Jangan lupa. Okay, Assalamualaikum, selamat raya. Bye.